Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan Al-Mubarak tahun ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama merebut peluang berada di bulan ini dengan meraih kejayaan dan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada unit pendidikan Islam PPD Manjung dan tahniah kerana dapat terus menyuburkan program-program pendidikan Islam walaupun terpaksa menghadapi berada dalam norma baru ini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat guru pendidikan Islam yang sentiasa berusaha melaksanakan tanggungjawab dengan jayanya. InsyaAllah, mudah-mudahan antum semua terus cemerlang dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton, khususnya guru-guru pendidikan Islam daerah Manjung sekalian, Ramadan merupakan bulan tarbiyah, berpuasa dan lain-lain ibadah yang disunatkan ataupun yang dikhususkan dalam bulan Ramadan ini merupakan proses membentuk manusia menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah. Seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk mencapai target iaitu mukmin yang bertakwa, kita perlu melalui suatu proses tarbiyah, dan proses tarbiyah ini Allah jadikan khusus di dalam bulan Ramadan. Ini termasuklah amalan-amalan fardu yang mengisi sepanjang Ramadan seperti solat 5 waktu, puasa dan amalan-amalan sunat seperti tarawih, witir, tadarus dan sebagainya. Seterusnya, bagi menggalakkan hamba-hambanya untuk beramal, ditawarkan dengan gandaan pahala yang cukup besar. Dikabulkan segala doa orang-orang yang berpuasa, diberikan pengampunan daripada dosa-dosa yang lalu. Sabda Nabi SAW, Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikabulkan, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan setakat amalan puasa yang dilakukan pada siang hari, Nabi SAW juga bersabda dengan sabda yang hampir sama, iaitu Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan khususnya pada malam Ramadan dengan solat tarawih, witir, tahajud dan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran dan sebagainya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bahkan bukan setakat Allah berikan tawaran-tawaran berupa pahala, ganjaran dan sebagainya, Allah juga memberi tawaran dari segi mengekang hawa nafsu, dan juga Allah membelenggu iblis dan syaitan supaya hamba-hamba ini dapat melaksanakan, dapat mencari keredaan Allah dan dapat melaksanakan segala yang baik yang tuntut oleh Allah SWT, sama ada dari segi puasanya dan dari segi mengawal hawa nafsu dan bagi mencapai tahap
takwa pada akhir Ramadan. Selain itu, disediakan juga pelbagai keistimewaan sempena dengan Ramadan, ya, di mana Allah bentangkan seluas-luasnya di bulan ini agar hamba-Nya merebut kelebihan-kelebihan yang disediakan. Di antaranya Allah jadikan satu malam iaitu Al-Qadar sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga Allah jadikan orang-orang yang berpuasa ini, ya, pada diberikan dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan yang tak terhingga ketika bertemu Allah Ar-Rabbul Jalil. Sebab itu kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan seluas-luasnya rahmatnya kepada hamba-Nya. Ini dapat lihat dalam sabda Nabi SAW yang bermaksud dari Sahl radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Akan ada yang berseru, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka bangkitlah mereka, yakni orang-orang yang berpuasa, melalui pintu tersebut. Apabila mereka telah masuk, pintu itu akan ditutup. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, lihatlah bagaimana Allah mengajar kita, ya? Bagaimana Allah mengajar kita bagaimana sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba-Nya. Allah menghendaki hamba-hamba-Nya menjadi hamba yang soleh. Allah menghendaki hamba-Nya mencapai darjat ketakwaan. Kerana darjat ketakwaan itu yang diberi perhatian oleh Allah. Allah tidak melihat rupa paras seseorang. Allah tidak melihat kekayaan, wang ringgit dan sebagainya. Allah juga tidak melihat pangkat dan harta dan keturunan. Tetapi Allah melihat ketakwaan pada setiap hamba-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Bagi hamba-hamba yang soleh, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka cukup dengan ayat ataupun perintah untuk berpuasa, maka mereka melakukan dengan sepenuh hati, penuh keimanan, ya. Cukup dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup dengan diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Maka para sahabat akan melakukan dengan sepenuhnya, penuh keimanan. Tetapi ramai di kalangan hamba atau umat Islam tidak cukup dengan ayat, tak cukup dengan perintah. Bagi hamba-hamba yang kita orang awam ini, maka kita perlu kepada sokongan, perlu kepada dorongan, perlu kepada galakan, perlu kepada bantuan dan tawaran, bahkan perlu kepada ancaman, hukuman dan sebagainya bagi mereka yang masih berdegil ataupun yang bersikap sambil lewat, ya. Jadi inilah package dalam bulan Ramadan supaya dapat membentuk ketakwaan dalam diri mereka. Begitu juga sifat yang sepatutnya ada pada guru-guru, ya. Begitulah sifat-sifat yang sepatutnya ada pada guru-guru, iaitu sifat bagi pendidik yang bergelar pendidik. Para pendidik haruslah dilengkapi dengan kepribadian yang tinggi supaya dapat disenangi, supaya disenangi oleh murid-murid mereka. Bersifat penyayang, pemaaf, tidak mudah putus asa dan sentiasa memberi dan sebagainya. Inilah sifat-sifat yang perlu ada pada guru-guru ataupun pendidik
supaya mereka dapat menyampaikan, dapat melakukan perubahan kepada anak-anak didik. Di hadapan guru-guru ataupun guru-guru pendidikan Islam, para asatizah sekalian, di hadapan kita ada anak-anak, murid ataupun generasi yang akan mengambil tanggungjawab khalifah di muka bumi pada masa hadapan. Mereka merupakan amanah yang diserahkan kepada kita sebagai guru. Anak-anak ini membesar di dalam era yang sangat mencabar. Anak-anak guru, anak-anak murid kita hari ini membesar, berkembang dalam suasana yang cukup mencabar. Era dunia tanpa sepadan. Maklumat boleh dapati daripada mana-mana, berada di hujung jari sahaja. Dunia peranti, kita semua boleh dikatakan bila berlakunya pandemik ini, kita berlakunya PDPR, boleh kata hampir semua murid-murid mempunyai peranti sendiri, mempunyai gadget, mempunyai handphone sendiri. Ledakan industri, pendidikan 4.0, 4.0. Generasi ini juga disebut sebagai generasi alfa, dan mungkin selepas ini generasi delta dan sebagainya lah. Tapi generasi yang ada di hadapan kita ini ialah disebut sebagai generasi alfa. Zaman di mana seolah-olah nilai dibentuk melalui jumlah like. Mereka mengejar like, mengejar penonton melalui komen yang disediakan, jumlah like dan share di media sosial. Seolah perkara yang viral ataupun mendapat sokongan warganet itu akan menentukan kebenaran sesuatu perkara. Kita boleh lihatlah dalam dunia hari ini, orang sendirinya akan rasa itulah kebenaran, itulah benda yang betul bila ramai orang share. Kalau kita buka handphone, buka WhatsApp, buka Facebook dan sebagainya, kalau ramai yang share, maka kadang-kadang kita sendiri pun tidak ada pertimbangan yang betul. Kita anggap itulah apa yang sebenarnya berlaku. Sedangkan kita perlu melihat, meneliti setiap berita yang ada itu, sama ada sahih ataupun sekadar cerita dengar sahaja ataupun mungkin palsu dan juga mungkin fitnah. Ada dalam kalangan mereka tidak lagi melihat kepentingan ilmu. Mereka tidak melihat lagi, tak menimbang baik buruk sesuatu perkara, tidak melihat asas sesuatu berita, sama ada berita itu betul ataupun tidak. Tetapi apa sahaja yang terhidang lalu di hadapan muka komputer ataupun handset mereka, mereka terus share. Apa saja yang menepati ataupun mereka rasa suka dan mereka rasa itu akan memberi followers, memberi kesan kepada orang yang mengikut mereka, mereka akan share ataupun sebarkan tanpa usul periksa. Mereka juga anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, anak-anak kita di rumah pun sama, mereka leka dengan games, dengan permainan video atau melayari media-media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Macam-macam yang ada. Mereka cukup mahir dalam bidang tersebut, mahir tahu, dan mereka kadang-kadang tu sampai sangat teruja untuk mendapatkan followers, pengikut dan sebagainya. Tuan-tuan, guru-guru sekalian, emosi yang kita risau sendiri ialah emosi mereka, kerana emosi mereka juga agak bercelaru. Mereka terganggu dengan apa yang dihidang kepada mereka. Mereka berkongsi berita-berita palsu yang saya sebut tadi. Kadang-kadang sesuatu perkara isu, mereka lebih suka untuk kecam, untuk kutuk tanpa pertimbangan, dilepaskan di kekunci komputer mereka ataupun di keypad mereka. Mereka kecam, mereka tidak ada pertimbangan dan tidak peduli pun apa akan berlaku kepada orang yang mereka kecam. Apa yang berlaku, kemusnahan ke ataupun damage, dia tak peduli apa yang berlaku.
asalkan mereka akan terus komen ataupun beri kutukan dan sebagainya lah, ya. Ini kita dapat lihat, tidak ada adab sopan dalam menegur, tidak ada bentuk ayat yang kita ajar dalam bahasa Melayu dan sebagainya, tidak ada. Mereka gunakan bahasa-bahasa mereka, sama ada bahasa itu bahasa kesat, bahasa yang tidak sesuai dilapaskan ataupun dikeluarkan, ya. Tiada lagi adab sopan dan dalam sapaan. Kalau kita lihat dalam ketika kita menggunakan media masa kan, kita guna WhatsApp dan sebagainya. Kalau dulu biasanya kita guna Assalamualaikum, kita akan mudah sign saja, tulis Assalam, Askum kan, kemudian salam sahaja. Dan dalam media sosial mungkin kita boleh terima lah sebab untuk ringkaskan tulisan, untuk mempercepatkan tulisan. Tetapi kesannya di luar, bila berada di luar, mungkin adab-adab memberi salam, sapaan ini juga akan hilang. Mereka tidak ada kemahiran itu. Kalau mereka jumpa dengan kita nak minta sesuatu, kita sebagai ayah, anak jumpa, nak minta sesuatu, dia tak ada dah Assalamualaikum ayah, nak minta sesuatu ataupun saya nak sesuatu lah, ataupun boleh tak ada ayat-ayat begitu. Dia terus direct pada apa yang mereka nak, seperti mana di dalam media sosial. Contohnya kata nak begitu je, nak RM10 dengan ayat yang mudah dan tidak ada sopan ataupun adab dalam bertutur ataupun berkomunikasi. Hal ini kita boleh lihat dalam banyak isu-isu mutakhir ini. Contohnya berlaku pada pensyarah kan, bila dikeluarkan dalam media sosial, orang tak lihat dah apa isu dan apa latar belakang dan bagaimana keadaan sepenuhnya, view sebenar, tetapi mereka terus luahkan apa yang mereka nak, terus kecam, dan akhirnya itulah kita lihat dalam masyarakat kita. Lebih malang kalau kita sebagai guru juga begitu, kita berkomunikasi di dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, kita juga terikut-ikut dengan budaya warganet di luar. Kita cepat untuk memberi komen sebelum kita kenal pasti sama ada sesuatu isu itu betul ataupun sejauh mana kesahihan sesuatu peristiwa atau sesuatu berita. Tuan-tuan mungkin masih ingat isu berkaitan dengan leteran guru, larangan berleter satu ketika dahulu, bagaimana guru-guru memberi komen di mana-mana saja kita lihat, dalam dalam media sosial, semua orang cuba untuk memberi komen. Rupa-rupanya tidak ada kenyataan, kenyataan itu tidak dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah suasana yang berlaku. Macam-macam yang berlaku, dan ini tak mustahil berlaku di kalangan murid-murid kita sendiri. Mereka boleh upload apa sahaja yang berlaku dalam kelas, di luar kelas, di depan mereka akan hantar tanpa memikirkan kesan, sejauh mana kesan sesuatu perkara tersebut. Rakan-rakan asatizah yang dikasihi sekalian, perkara ini jika dibiarkan, benda perkara-perkara yang ketaksupan kepada media sosial ini, dengan keadaan hari ini, kalau tidak diperbaiki, tidak diambil tindakan, kita tak perbetulkan, maka ia akan memberi kesan buruk sama ada kepada murid itu sendiri apabila dia akan membesar dan mengisi masa depan mereka, dan juga memberi kesan kepada negara kita sendiri, sama ada kepada agama dan juga kepada bangsa kita. Sebagai guru, kita bukan sahaja bertanggungjawab menghabiskan sukatan,
Jadi kita kena ambil peranan ini. Kita bukan setakat menghabiskan sukatan pembelajaran atau melunaskan DSKP kita, tetapi lebih daripada itu di sekolah, selain mengajar seperti mana yang saya sebut tadi, guru-guru juga merupakan in loco parentis. Kita menggantikan ibu bapa. Di luar sana ibu bapa tidak ada kesempatan. Mungkin waktu malam mereka terlalu sedikit untuk bersama dengan anak-anak, untuk memberi nilai, untuk membimbing, untuk mengajar dan sebagainya. Maka kitalah guru-guru sebagai pengganti kepada ibu bapa di sekolah, bukan setakat mengajar, mendidik mereka, tetapi melindungi mereka, menjaga keselamatan mereka dan memberi didikan, menerapkan nilai-nilai terhadap anak-anak murid ini. Itulah tanggungjawab dan peranan kita apabila kita memohon sebagai guru, apabila kita diterima sebagai seorang guru. Tidak boleh kita menyalahkan ibu bapa di atas kegagalan pendidikan anak-anak hari ini. Contohnya lah, kita kata anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita ni tidak boleh solat ataupun tidak boleh membaca Al-Quran. Ini semua kerana tidak mendapat didikan ibu bapa ataupun tidak dapat perhatian ibu bapa di rumah. Kita tidak boleh, walaupun itu tanggungjawab mereka di rumah, tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan utama. Tetapi sebagai guru, kita perlu menyiapkan sesuatu, memenuhi masa mereka di sekolah, kerana kita adalah in loco parentis, menggantikan ibu bapa di sekolah. Masa mereka di sekolah, itulah masa kita untuk amanah kepada kita untuk membetulkan ataupun mendidik mereka, menjaga mereka, menerapkan nilai-nilai dan membangunkan potensi mereka. Begitu juga kita baru saja melepasi cikgu, kita baru saja melepasi era pandemik. Kita sekarang ni berada di endemik, penghujung kepada COVID-19. Dan bila hari ini kita dah boleh bersekolah secara bersemuka, tetapi kita kena tahu, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan sosioekonomi kepada negara dengan begitu besar, dan kita juga dapat lihat kesan langsung kepada institusi pendidikan, khususnya kepada anak-anak kita dan murid-murid sekolah. Hampir 2 tahun mereka belajar secara dalam talian, dan saya rasa cikgu ataupun guru semua dapat akui berapa ramai yang betul-betul mengikuti kelas secara sepenuhnya, dan bagaimana, sejauh mana kejayaan ataupun pendidikan itu dapat, kejayaan satu penyampaian yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Saya yakin bila kita buat secara online ini, tidak ada lagi talaqi musyafahah. Kalau mengajar Quran, tidak ada lagi talaqi musyafahah. Tidak dapat mengikut setiap bacaan mereka. Tidak ada halaqah dalam penyampaian ilmu, tidak ada sistem pendidikan Islam itu tidak berlaku. Aktiviti-aktiviti kumpulan dan juga nilai-nilai juga tidak dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga kaedah-kaedah pengajaran banyak tidak dapat dilaksanakan seperti mana pendidikan secara bersemuka. 2 tahun anak-anak mungkin tidak dipantau, diperhatikan amali solat mereka. Mungkin dah mereka, kita pun tak tengok. Bahkan kalau kita lihat sepanjang 2 tahun kita berada dalam pandemik, solat pada peringkat awal tidak boleh pergi ke surau, kemudian solat secara penjarakan. Dan hari ini pun walaupun dibenarkan rapat hanya mengikut sejadah masing-masing. Maknanya tidak ada rapat scan soft seperti mana asal. Dan kalau kita tak ambil cakna benda ni, mungkin anak-anak kita rasa benda itu adalah normal. Normalize, maknanya tak. Itulah keadaan solat. Tetapi kalau kita kena ambil, kita ambil tanggungjawab ini apabila kita mengajar secara bersemuka, kita kena betulkan semua. Kita kena lihat pelaksanaan tersebut. Termasuklah tasmik yang kita tidak dapat laksanakan, dan banyak lagi
kemahiran-kemahiran lain, pengetahuan-pengetahuan lain dalam pendidikan Islam. Termasuklah salam, ya. Saya contohnya, kita lihat bila pelajar masuk tanya bagaimana cara memberi salam, sebutan kadang-kadang pun dah tidak tepat. Jadi inilah cara yang kita, atau masanya kita nak perbaiki anak-anak ini. Rakan-rakan asatizah yang dikasihi sekalian, mengambil iktibar bagaimana tarbiyah Ramadan yang membentuk insan bertakwa, saya mengajak rakan-rakan asatizah sekalian, khususnya di daerah Manjung ini, marilah kita berusaha bersungguh bermujahadah meletakkan anak-anak kita sebagai amanah yang besar kepada kita untuk dicorakkan untuk mengisi masa hadapan seperti mana kehendak ataupun visi misi JPN, iaitu membina generasi yang kalis masa hadapan, kerana masa hadapan mereka cukup rencang. Jadi berdasarkan Ramadan, bagaimana Allah menyiapkan berbagai strategi, kaedah, begitu juga kita di dalam kelas, ketika kita boleh bertemu dengan anak-anak ini, kita kena menggunakan pelbagai kaedah, hadiah, pujukan, pujian, kemudian merangka berbagai strategi, sama ada PLC sesama guru ataupun melibatkan jika boleh dengan ibu bapa, dengan masyarakat luar, dan juga menghasilkan inovasi-inovasi bagi mengatasi masalah keciciran, ketinggalan yang berlaku dalam kalangan murid-murid kita. Sebagaimana proses yang Allah buat dalam bulan Ramadan ini untuk membentuk kita sebagai insan yang bertakwa. Murid-murid perlu kembali ditekankan nilai-nilai akhlak Islam, diperkenalkan dengan para rasul, tokoh-tokoh Islam sebagai contoh misali kepada mereka. Iman mereka juga perlu diperkukuhkan dengan konsep dosa dan pahala sebelum melakukan sesuatu. Semoga dengan kerjasama, semoga dengan kerjasama yang bersepadu di antara guru-guru, semua guru-guru pendidikan Islam dan juga guru-guru Muslim yang ada di sekolah, kita dapat mengembalikan nilai-nilai tersebut dan dapat membugarkan semula iklim agama, iklim dini, iklim akhlak Islamiah di sekolah, dan juga melihat semula amalan-amalan murid-murid kita supaya bertepatan dengan kehendak agama Islam. Guru-guru yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab ini sementara kita masih sebagai seorang guru. Sekian, saya mohon keampunan sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih lagi sekali kepada PPD Manjung dan seluruh guru-guru pendidikan Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.